Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung berkenaan dengan topik sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan. Di bawah topik kecilnya iaitu saliran dan kestabilan cerun. Yang mana topik ini terganggu semasa kita buat webinar itu pada hari Jumaat. Sambung sistem saliran dan kestabilan cerun. Okey. Sistem yang penting bagi pembinaan jalan yang kukuh dan stabil untuk satu jangka masa yang lama. Bagi kestabilan cerun pula, kita kena tahu terdapat juga tanah bermasalah dari aspek kestabilan dan endapan. Jika ada binaan di atas tanah, dia perlu dibina di atas tanah yang kukuh. Tanah asal biasanya dia kukuh dan stabil. Tanah yang bermasalah pula terdiri daripada contoh tanah pasir, dia mudah runtuh, tanah liat yang mengembang. Tanah seperti ini menyebabkan masalah dari aspek kestabilan dan endapan. Jadi, perbaikan tanah perlu dilakukan supaya dapat menampung keperluan pembinaan. Okey. Sistem jalan raya, kita pergi saliran, jadi kena ada proses pengawalan dan penyikiran air berlebihan. Yang air kat mana yang kita nak singkirkan, iaitu permukaan terapan air di bawah permukaan. Okey, dua perkara ni kita akan bincang lebih lanjut, iaitu mula-mula kita akan pergi kepada, kalau kita lihat gambar rajah, ia merupakan keratan rentas. Kalau tengok gambar rajah, kita tahulah benda ni di kawasan bandar. Okey, kita lihat lakaran yang ada. Ada dua kereta yang berlawanan arah. Di bawahnya, kita lihat situ jalan raya dengan lebar dia. Dan di sebelah, kita panggil dia reserve jalan untuk pelebaran masa depan. Ada perabot jalan, istilah dia perabot jalan. Bila masuk istilah perabot jalan, nanti ada topik khas pula untuk dia, cerita pasal perabot jalan. Lepas tu ada laluan pejalan kaki dan reserve parade. Okey, kiri dan kanan. Okey, kepentingan sistem saliran. Kita lihat gambar rajah. Kenapa dia penting? Kita mesti kawal. Bila hujan turun ke apa dan sebagainya, kita mesti kawal. Bila lalu air pada permukaan, kalau tidak, kita lihat apa yang berlaku. Kita nampak apa yang berlaku. Okey, satu banjir kilat, satu jalan raya runtuh, satu lopak yang menyebabkan kerosakan jalan. Okey. Seterusnya kita lihat dekat sini, air hujan pergi pada permukaan jalan. Air hujan, bila dia masuk je ke jalan, kita boleh panggil dia sebagai air larian ataupun air larian permukaan. Kat mana pergi air itu? Ada dua. Satu bertakung di atas permukaan jalan, satu lagi meresap ke dalam tanah. Jadi awak pun balik semula ke gambar rajah ni. Mana nak meresap dalam tanah? Okey. Tetapi kena ingat, tak semua jalan macam tu. Ada jalan yang kiri dan kanan jalan raya adalah terdiri daripada tanah. Jadi meresap ke dalam tanah dan pergi, kalau yang meresap dalam tanah, kita tengok belah kiri, dia akan ada tulis kat situ air bumi. Bila air bumi ni, ingat masa kita belajar geoteknik, akan ada air bumi. Ada air bumi. Yang ni akan melemahkan kestabilan subgrade. Ada istilah subgrade. Okey. Jalan raya terdiri daripada berbagai lapisan. Okey, contoh,
Lapisan paling bawah sekali kita panggil subgrade. Atas dia adalah nama dia, nanti kejap lagi saya tunjukkan. Yang paling bawah, lapisan paling bawah, nama dia subgrade. Yang ni sangat penting, dia kena kukuh. Kalau dia gagal, dia mengakibatkan kegagalan struktur jalan. Okay. Macam mana kita nak buat penyelesaian dia? Kita akan gunakan saliran air bawah tanah. Okey, berbalik pula pada yang belah kanan tadi, daripada air hujan. Bila turun dari permukaan jalan, kita panggil dia air larian permukaan. Bertakung, dia akan bertakung atas permukaan jalan. Apa yang berlaku? Dia akan merosakkan lapisan permukaan turapan. Bahaya pada pemandu kenderaan. Itu kesan kat atas jalan. Seterusnya, kaedah penyelesaian dia, saliran air permukaan. Jadi ada dua. Kaedah untuk penyelesaian air, saliran. Yang pertama, saliran air permukaan. Satu lagi, saliran air bawah tanah. Okey. Apa itu sistem saliran air permukaan? Kita pergi yang pertama, iaitu sistem saliran air permukaan. Berfungsi untuk menyingkir air yang berkumpul di atas permukaan jalan raya. Air di atas permukaan jalan raya kita kena keluarkan, salirkan. Bahu jalan raya pun kena keluar, salirkan. Dan permukaan berhampiran. Apa permukaan berhampiran tadi? Jalan kaki dan sebagainya kat situ. Air permukaan datang daripada mana? Dia datang daripada air hujan dan air yang telah digunakan oleh manusia, sama ada dari rumah, pejabat, bangunan dan lain-lain. Okey. Air permukaan akan dikumpulkan. Dikumpul tu maksudnya bukanlah kita yang bergerak kumpulkan. Dia bergerak sendiri dan dia disingkir daripada permukaan jalan dengan sistem saliran permukaan. Okay, sistem penyaliran air biasanya berhubung dengan sistem pembentungan. Sistem pembentungan maksudnya kita dah keluarkan dia, nanti ada satu sistem. Sistem yang boleh kumpulkan air itu kita panggil sistem pembentungan. Okey, dah kumpul kat situ sistem pembentungan, nak hantar ke mana pula? Hantar ke sungai. Okey. Sistem ni penting untuk mengelakkan berlaku banjir di atas jalan raya. Okey, bagi memastikan sistem saliran permukaan berfungsi dengan baik, jalan raya perlu direka bentuk secara geometrinya untuk memastikan air atas permukaan jalan mengalir ke sistem saliran permukaan yang terletak di pinggir jalan. Okey, kita tengok contoh ada macam mana kita nak salirkan air permukaan ni. Ada 4 kaedah. Yang pertama, kamberkan permukaan jalan. Yang kedua, membina erong salir dan gegelok. Ketiga, membina parit. Yang keempat, membina pembentung. Tidak semua akan guna keempat-empat ni. Mungkin akan guna kamber permukaan jalan, bina parit, bina pembentung, bina erong salir dan gegelok. Tak ada. Nanti kita tengok. Okey, contoh yang ni. Bila saya tunjuk ni, tak nampak pula erong salir dan gegelok. Kalau luar bandar, tak adalah guna erong salir dan gegelok. Macam mana erong salir dan gegelok? Kita tinggalkan dulu. Pergi kepada kamberkan permukaan jalan ni dulu. Kamberkan permukaan jalan ni, kalau kita lihat rajah ke atas tu, kecerunan permukaan jalan. Kecerunan permukaan jalan, mana dari titik tengah tu kita akan cerunkan. Dari titik tengah jalan sebanyak berapa? 2.5% daripada lebar jalan. Seolah-olah di dalam bentuk cembung. Kalau kita lihat daripada tengah, jalan kiri dan kanan tu, lepas tu ditambah pula dengan sebelah jalan tu, sebanyak 4% kat bahu jalan tu. Cerun lagi dan secara semula jadi air boleh disalurkan terus ke parit jalan. Okey. Seterusnya, kesan air bertakung di atas permukaan jalan. Okey, kesan dia kalau tak buat, rintangan geliciran antara permukaan jalan dengan permukaan tayar menurun. Kedua, air yang bertakung di atas permukaan jalan juga meningkatkan kemungkinan berlaku
penyusupan air ke lapisan struktur turapan jalan sehingga ke lapisan subgrade. Yang ketiga, air yang bertakung di atas permukaan jalan boleh mengurangkan sifat lekitan antara bahan berbitumen dengan aggregate. Bahan berbitumen iaitu lapisan paling atas jalan raya. Lapisan paling atas. Tadi saya dah sebutkan jalan raya ni dia ada beberapa lapisan. Tadi yang paling bawah subgrade, yang ni paling atas bahan berbitumen dengan aggregate. Maksudnya bahan bitumen dengan aggregate yang membentukkan lapisan permukaan tu. Okey. Seterusnya, yang kedua. Tadi kita kata kamberkan jalan. Kamberkan jalan maksudnya jalan dibentukkan secara bercerun kiri dan kanan dalam bentuk cembung. Okey. Seterusnya kita pergi kepada membina erong salin dan gegeluk. Okey. Air permukaan disalin melalui sistem gegeluk yang mempunyai gegeluk. Tengok contoh gambar rajah, gegeluk. Okey, seterusnya erong salin masuk ke dalam situ dan seterusnya dia akan pergi kepada parit jalan. Di hujung terapan jalan, kalau kita lihat, mempunyai berbendul, curb. Berbendul, curb. Pernah tengok kan kat tepi jalan kalau dekat taman perumahan, kat bandaraya, berbendul tu dalam bentuk hitam dan putih. Kejap lagi saya tunjuk. Okey. Mempunyai berbendul dan curb yang berfungsi untuk mengumpul dan mengalir air pada masa tertentu sebelum disingkir ke dalam gegeluk. Okey, dia ada air, dia automatik masuk dan dia salirkan terus. Okey, ni contoh gegeluk lubang. Selalunya kita warnakan hitam putih. Yang ni sambil nanti kita tengok kalau ada kita buat pula kita bagi contoh pula yang hitam putih. Okey, seterusnya membina parit. Membina parit kalau ikut pada rajah tu ada kat situ. Jalan raya, kenal jalan raya. Lepas tu ada curb ataupun berbendul hitam putih di situ. Tu curb. Lepas tu ada parit jalan. Ingat tadi kita yang pertama tadi kita kamberkan jalan. Jalan dikamberkan, jalan raya tadi kamberkan, cerunkan, sub kiri kanan. Dia masuk dekat erong salin dan gegeluk, dia akan pergi parit jalan. Okey, parit jalan itulah antara yang ketiga yang kita buat sebagai sistem saliran. Parit dibina sepanjang tepi jalan untuk menyalurkan air permukaan dari jalan ke bahu dah jalan. Di kawasan potongan parit akan dibina untuk menghalang air daripada tanah tinggi masuk ke atas jalan. Okey, mungkin ada kekeliruan kat sini. Kita lihat dekat sebelah parit tu ada cerun. Nampak tak cerun tu? Jadi cerun tu kalau tak ada seperti gambar rajah parit pemungut dan parit pemintas tu, kalau dibiarkan cerun boleh runtuh. Biasa tengok kat highway kan, cerun boleh runtuh. Jadi ada satu sistem untuk stabilkan cerun, kita panggil dia penyaliran. Jadi nampak ada parit pemungut, ada parit pemintas. Jadi kita dapat stabilkan cerun tu, mengelakkan dia runtuh. Nanti kita akan masuk pula pada stabilan cerun. Okey, yang ketiga parit jalan sudah. Ni tunjuk parit jalan tadi, keratan dia lagi. Ni ada pembentung, nanti kita masuk pembentung. Okey, air daripada cerun, resipan air macam mana masuk. Okey, seterusnya membina pembentung. Pembentung digunakan sebagai laluan untuk mengalirkan air permukaan di bawah melalui bawah jalan tanpa gangguan dan merosakkan jalan. Nampak tak pembentung tu? Parit jalan, kan? Takungan, akan ada pembentung kat situ. Okey. Akan ada pembentung dekat situ yang digunakan sebagai laluan untuk mengalirkan air permukaan melalui bawah jalan tanpa gangguan dan merosakkan jalan. Pemilihan jenis bentuk pembentung pula rupanya bukan yang bulat je tadi. Tadi gambar tadi bulat je kan. Bergantung kepada pertimbangan persekitaran, risiko harta benda, kos pembinaan dan penyelenggaraan.
Jika isi padu jangkaan air permukaan lah, dan ataupun nilai estetik menunjukkan jenis-jenis kita tunjukkan kejap lagi ada tunjuk berkenaan dengan jenis-jenis pembentung. Faktor yang ambil kira semasa mereka bentuk pembentung, yang pertama, menyediakan laluan air yang mencukupi. Kita tahu setiap kawasan tu macam mana keadaan hujan dia, jadi kita boleh reka bentuk. Kekuatan struktur yang mencukupi untuk menanggung beban tanah, tambak dan lalu lintas. Tanah ni untuk buat jalan raya ni bukan semesti tanah asal. Kalau tanah tu keupayaan gelas tanah rendah, kita kena buang tanah asal ganti dengan tanah lain. Kecerunan yang mencukupi untuk mengelak mendapan dan hagisan. Yang ketiga, kecerunan pada 1 hingga 2% diperlukan bagi mencapai had laju yang dibenarkan. Tembok yang dibina di hadapan keluar masuk pembentung dan dibina di kawasan berbukit atau tambakan tinggi. Ini contoh jenis-jenis pembentung. Yang tadi yang bulat tadi nampak kan? Okey. Ada jenis gerbang, ada pembentung kotak. Okey. Selesai sistem aliran air permukaan. Kalau ada yang tak faham lagi, boleh mesej saya melalui Telegram group kita bincangkan lagi sekali. Okey, yang kedua, sistem saliran air bawah tanah. Tadi kita dah cerita apa sebab dia kan. Sistem saliran air bawah tanah berfungsi menyingkir air terkumpul di bawah lapisan struktur jalan. Okey, bawah lapisan struktur. Memastikan kekuasaan struktur jalan dapat dikekalkan. Air bawah tanah boleh berkumpul di bawah lapisan terupan melalui dua cara. Resapan air bawah tanah disebabkan oleh tarikan graviti. Contoh, tadi gambar kita balik semula. Lihat daripada cerun tu. Yang berwarna anak panah berwarna merah yang turun daripada bukit di dalam tanah. Okey. Itu antara dia. Tarikan graviti dan kenaikan aras air bumi disebabkan kenaikan rambut. Kenaikan arah bumi disebabkan kenaikan rambut, kita akan bincang lebih detail. Okey, seterusnya ada dua, kita pergi tengok sini. Okey, penurunan aras air bumi, macam mana kita nak kawal dia? Kita akan gunakan corak selari. Okey, corak selari. Corak selari ni kalau kita lihat ada dua pandangan kat situ. Satu pandangan keratan rentas, satu pandangan atas. Tu pipe dia. Pipe tu letak kat mana? Pipe salib utama. Pipe salib utama, nanti saya bawa pergi sini. Nampak tak pipe salib utama tadi? Saya ulang balik sini. Okey, pipe salib utama. Nampak garisan pipe salib utama? Dia akan sambungkan dengan pipe salib pencawang. Saya pergi pada gambar rajah detail. Okey, yang gambar anak panah berwarna merah turun ke bawah tu ialah air risipan. Daripada air hujan, dia masuk dalam tanah risipan. Lepas tu kita lihat di bawah parit jalan, ada yang kita panggil turas salib. Okey, nampak guys tu, daripada bahan berputih, dia boleh collect air, dia boleh masuk air. Lepas tu ada pipe salib beliang. Pipe salib beliang macam ni yang saya cerita tadi, yang bahagian atasnya di pipe ni ditebuk. Jadi air boleh masuk dan tak boleh pula turun ke bawah. Okey, saya patah balik sini. Jadi dah nampak saya paling utama, dia akan bercantum dengan pipe salib pencawang. Pipe salib pencawang. Okey, pipe salib pencawang pun juga air pipe tu akan ditebuk di atas supaya air boleh masuk dan pergi pada salib utama. Salib utama akan pergi pada pembentung lah. Pembentung akan hantar ke sungai. Okey. Tu pada pandangan keratan rentas pula, nampak yang ada segitiga tu adalah simbol airas air bumi.
Simbol tu, aras air bumi tu tak boleh pergi kepada lapisan jalan raya. Tu ada lapisan jalan raya tu, dia tak boleh pergi rapat 1 meter. Mesti 1 meter daripada lapisan subgrade. Okey. Dia air tu tak boleh naik. Sebab apa tak boleh naik? Sebab ada salib pencawang. Salib pencawang akan selalu pungut air dan bawa kepada parit ataupun pembentung. Dia ada dua. Kenapa ada dua? Satu corak selari, sebelah je pipe. Kalau tengok salib pencawang tu macam putus je kat situ. Ya, dia tak bersambung, dia putus macam tu supaya dia dapat salurkan air. Okey. Okey. Kalau tak jelas, nanti kita akan buat dalam bentuk lain lagi. Okey. Seterusnya, saya akan pergi kepada satu lagi. Corak tulang belut. Corak tulang belut. Kenapa ada corak tulang belut? Tadi selari. Kalau corak tulang belut pula, cuba lihat kiri dan kanan pada kepanangan keratan rentas. Dia ada apa? Dia ada slope atau dia ada cerun kiri dan kanan dia. Jadi, kita boleh gunakan kaedah ni. Kalau tadi, mungkin dalam keadaan rata, kita boleh gunakan selari. Tapi kalau kiri dan kanan dia ada cerun, kita akan menggunakan kaedah tulang belut. Aras air bumi, kat bumi, air akan, bila hujan, air akan naik. Sentiasa naik kat situ. Jadi kita kena kawal air itu daripada meresap ke subgrade. Okey. Corak tulang belut pula, kalau kita lihat salib pencawang dia ada kiri dan kanan. Pipe utama sama je. Jadi dia ada bercantum dekat situ. Okey, segitiga tu menunjukkan aras air bumi naik dan dia tidak boleh naik sebab ada salib pencawang kat situ. Dia akan masuk ke salib pencawang, pergi kepada salib utama akan pergi pada pembentung akan hantar ke sungai. Okey. Seterusnya, risipan dan kenaikan rambut. Tadi saya cakap ada berkenaan dengan, kalau saya patah balik sini, dia, okey. Kenaikan air bumi disebabkan oleh kenaikan rambut. Kenaikan air bumi disebabkan kenaikan air rambut. Okey. Risipan dan kenaikan rambut. Butiran tanah, kalau kita lihat, kita ingat kita pernah belajar lompang. Lompang kadang-kadang membentuk satu garisan, bukanlah garisan lurus, garisan yang mana dalam bentuk rambut yang boleh menarik air ke atas, uap air ke atas, dan dia akan boleh pergi kepada lapisan subgrade. Bila dia pergi kepada lapisan subgrade, maka tanah jadi tak kuat lah. Tanah jadi tak kuat, jadi kita macam mana kita nak kawal dia? Kita letak lapisan berbutir di bawah lapisan subgrade. Lapisan berbutir menggunakan pasir, dia tak boleh menyerap air. Betul? Jadi bila dia naik, dia akan disalurkan ke tepi dan seterusnya masuk kepada turas salir dan dihantarkan kepada pembentung, seterusnya dihantar ke sungai. Okey. Selesai. Kalau tak faham yang tadi boleh PM. Lepas tu nanti saya akan jawab dan kita akan boleh bincang lagi. Seterusnya saya bagi pada soalan. Tengok soalan ni dan kita akan bincang lebih lanjut. Rajah menunjukkan sebatang jalan raya rosak teruk pada lapisan berbitumen. A. Terangkan faktor yang menyebabkan berlaku kerosakan itu. Satu markah. B. Terangkan perkara yang perlu dilakukan untuk mengelak kerosakan itu terjadi dari aspek 1. Sistem saliran air permukaan, 2. Sistem saliran air bawah tanah. Soalan jenis macam ni dia ada pada kertas 1 pada bahagian B. Dia ada pada kertas 1 pada bahagian B. Kita dah jawab soalan prosedur, kita pernah jawab soalan kiraan, kita pernah jawab soalan
konstruk penilaian. Jadi yang ni pula konstruk mana pula? Jadi kita nak tengok konstruk mana. Saya akan pergi kepada format instrumen pentaksiran. Format instrumen pentaksiran bagi pengajian kejuruteraan awam. Jenis instrumen ujian bertulis bagi kertas 1, kertas 2 kerja khusus. Jenis item bahagian A respon terhad. Awak ada pengalaman dah jawab dia. Respon B kita ada pengalaman jawab dia. Cuma contoh soalan tadi kita tak pernah jawab. Daripada awal bulan 1 ni kita cuba jawab. Yang ketiga, bilangan soalan. Bahagian A 20 soalan, jawab semua, tiada pilihan. Bahagian B 4 soalan, jawab semua, tiada pilihan. Bagi kertas 2, dia akan bagi tugasan. Okey. Seterusnya nombor 4. Jumlah markah. Bahagian A 60 markah. Bahagian B 60 markah. Jumlah markah keseluruhan ialah 120. Kertas 2 100 markah. Tempoh ujian pula, kertas 1 2 jam 30 minit, kertas 2 hanya berlaku pada masa tingkatan 5 bermula daripada Februari hingga Ogos. Kita tengok bulan 2 nanti macam mana kita nak jalankan. Okey, wajaran kertas 1 70%. 70% daripada 120 tu kita ambil 70% saja. Mana lagi 30% kita akan ambil daripada kerja khusus. Jadi kerja khusus kita sangat penting Konstruk mengingat dah bagi contoh soalan, memahami. Ketiga, mengaplikasi. Keempat, kemahiran menganalisis. Soalan tadi ialah soalan menganalisis. Lepas tu kemahiran menilai dan seterusnya kemahiran mencipta. Okey, ini konstruk dia. Kemahiran mencipta. Mungkin ada dalam bahagian A, mungkin ada dalam bahagian B. Okey, cakupan konteks. Semuanya dalam standard pembelajaran tingkatan 4 dan 5. Okey, alat tambahan sebagaimana awak lihat dalam skrin tu. Okey, kemahiran menganalisis. Soalan tadi, kita akan pergi ke sini, kita tengok konstruk dia macam mana. Keupayaan kita menyelesaikan masalah. Tengok soalan tu macam mana dia punya konstruk. Kita boleh lihat dengan kita baca keyword-keyword yang ada, kita boleh tahu ini soalan menyelesaikan masalah. Pengalaman pertama kita jawab, nanti bila ada soalan-soalan lain kita dah mula-mula. Okey, yang kedua, cerakinkan maklumat serta hubung kait antara pengetahuan yang pernah kita belajar. Seterusnya, beri cadangan untuk penyelesaian. Saya balik pada soalan tadi. Rajah menunjukkan sebatang jendela panel rosak teruk pada lapisan bitumen. Memang ada masalah lah. Terangkan faktor menyebabkan berlaku kerosakan itu. Kita kena terangkan faktor. 1 markah. Apa sebab dia? Lepas tu B, terangkan perkara yang perlu dilakukan untuk mengelakkan kerosakan itu terjadi. Ada ayat yang tertinggal kat situ dari aspek. Yang pertama, sistem saliran air permukaan. Okey, sistem saliran air permukaan. Kalau kita lihat dekat sini, Okey. Ada yang pertama kita tengok konstruk dia. Rajah menunjukkan sebatang jalan terapan teruk pada lapisan bitumen. Memang ada masalah. Apa masalah kita semak, kita tengok faktor yang menyebabkan kerosakan itu berlaku. Okey, faktor yang menyebabkan kerosakan 1 markah. Apa faktor dia? Kalau kita lihat dekat sini, ada tak faktor dia? Sekejap Okey, ini supaya saya tak silap, saya bagi tengok sekejap. Okey, terangkan faktor yang menyebabkan berlakunya kerosakan itu. Yang pertama iaitu kegagalan reka bentuk saliran. Sama Yang kedua, B,
Terangkan faktor yang perlu dilakukan untuk mengelakkan tersebut dari aspek sistem saliran air permukaan. 6 markah. Bila tengok saja semak markah. 6 markah. Macam mana nak dapatkan 6 markah ni? Kita tengok. Terangkan keyword dia. Terangkan mesti ada satu fakta, satu markah. Bila kita terangkan fakta, satu markah, mesti ada keterangan menyokong fakta. 1+1 untuk sistem saliran yang pertama. Okey. 2 markah. Saliran yang kedua, 2 markah. Saliran yang ketiga, 6 markah. Maksudnya 6 markah tu mesti ada 3. Sebagaimana kita tahu, sistem saliran air permukaan, macam mana yang pertama ialah kabel kampungan jalan. Yang kedua, erong salir dan gegelok. Yang kedua. Yang ketiga, parit jalan. Yang keempat, pembentung. Jadi, jelas kat sini, iaitu erong salir dan gegelok tidak ada. Kenapa tak ada? Sebab kita lihat dalam gambar rajah, dia bukan kawasan bandar. Jadi, yang pertama kita letak ialah, kalau kita lihat dekat sini, yang pertama ialah kamberkan permukaan jalan, 1 markah. Apa poin kedua? Jalan dicerunkan dari titik tengah jalan, 1+1. Kedua, membina parit, 1 markah. Untuk yang poin dia, untuk mengalirkan air permukaan dari jalan ke bahu jalan. Membina parit untuk menyalirkan yang air daripada permukaan bahu jalan, dia pungut, dia salirkan. Okey. Seterusnya, membina pembentung, mengalirkan air permukaan melalui bawah jalan. Jadi kita ada 6 markah kat situ. Dapat kat situ. Lepas tu sistem saliran air bawah tanah. Ada 4 markah. Yang pertama apa dia? Kita guna apa? Kita akan jawab penurunan aras air bumi. Yang pertama. Yang kedua, kita guna corak selari. Kita guna corak selari. Kenapa kita tak guna corak tulang belut? Dekat situ kita tengok kiri dan kanan. Ada tak cerun? Tak ada. Jadi pilihan kita ialah corak selari. Kalau ada kiri kanan cerun, kita guna kaedah tulang belut. Jadi kita akan pilih corak selari. Air meresap bawah tanah, dan poin yang pertama iaitu bila terangkan mesti ada fakta. Fakta dia corak selari. Poin dia ialah air meresap bawah tanah disalir melalui pencawang dan salir utama. Yang kedua, poin yang berikutnya iaitu risipan dan kenaikan rerambut. Okey, kita guna apa? Kita guna lapisan berbutir untuk mengawal tindakan rerambut. Okey. Selesai untuk soalan markah tu. Kalau kita lihat markah dia 6, 4, 1. 11 saja. Sedangkan cikgu cakap kalau bahagian B 15 markah. Untuk topik bahagian ni kita dah mulakan soalan, tapi soalan tak cukup untuk kita dapat 15. Maksudnya dekat sini, kalau kebiasaannya A, B mesti ada C, dia akan cukupkan setiap soalan bagi bahagian B ialah 15 markah. Soalan nombor 1 15, soalan nombor 2 15, soalan nombor 3 15, soalan nombor 4 15 juga. Semua 60 markah pada bahagian B, sebagaimana yang saya terangkan pada taksiran. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.